Okay. Cik share slide dulu, nampak tak? Yang ni macam biasalah, yang sebab Kak Bakis dah belajar dah minggu tahun lepas tu. Jadi kita akan tengok sikit-sikit lah. Kalau ada benda-benda penting yang perlu, baru ayah cik sebut-sebut kat sini lah. Tapi dalam masa tu kalau ada apa-apa yang tak faham ke apa ke, boleh tanyalah. Okay. Ni dah rekod ke belum ni? Rekod dah. Okay. Sebab Ali dia tak masuk lagi tajuk ni. Jadi dia tak masuk lah hari ni. Okay, untuk jadual berkala unsur. Okay. Ni biasa tajuk depan. Kemudian perkembangan jadual berkala unsur. Yang ni untuk baca berkenaan tokoh-tokoh tu, yang tu kira serah dekat pelajar-pelajar calon lah yang tu. Sebab banyaknya kalau di waktu awal kelas tu, kalau ayah cik kat sekolah sendiri pun adalah sebut-sebut. Cuma sebutnya pun sebut bahagian nama dan juga sumbangan dia yang utama. Itu saja. Jadi maklumat-maklumat lain asal dari mana, tarikh lahir semua tu, yang tu tak perlu. Kena contohnya untuk Anthony Lavoisier ni, okey, kalau ikutkan dia punya pengelasan unsur adalah mengelaskan unsur kepada gas, bukan logam, logam dan oksida logam. Jadi hak tu hak yang kita perlu tahu tentang ahli-ahli sains ni. Kena mengelaskan bahan-bahan kepada kumpulan gas, bukan logam, logam dan juga oksida logam. Ni hak paling basic lah. Sebab dia yang paling tua, yang paling awal menemui nak buat pengelasan kepada unsur-unsur ni. Lepas tu cuma dia punya ni tak diterima orang sebab dia mengelaskan sekali cahaya, haba semua ni. Kalau ikutkan dalam pembelajaran tajuk struktur atom, iaitu dalam tajuk jirim. Okey, untuk sesuatu unsur atom dia adalah jirim, tetapi cahaya bukan jirim. Tu yang dia tak kena tu. Jadi dia punya dapatan kajian jadual berkala dia tu tak diterima orang. Lepas tu untuk Johann de Berinier, okey, kita tengok apakah dia punya sumbangan. Okey, kalau Johann de Berinier adalah dia melihat kepada purata jisim atom sesuatu bahan tu. Okey, dia tengok kepada purata jisim atom sesuatu bahan. Jadi kalau punyai jisim atom yang sama, dia kelaskan satu kumpulan. Nampak cara yang dia buat ni, nampak macam dah betul dah. Sebab kalsium, barium ni memang duduk satu kumpulan, klorin, bromin, iodin ni pun memang duduk satu kumpulan pun kalau kita tengok jadual berkala moden. Cuma cara dia tu, teknik dia buat eksperimen nak mengesahkan tu tak diterima pakai. Okay. Kemudian kita ada John Newlands. Okay. John Newlands kalau ikut dia terkenal dengan hukum oktav ni. Hukum oktav. Kak Bakis tahu kenapa dipanggil hukum oktav? Ingat tak? Ingat lah pula. Tak ingat dah. Lama tinggal tingkat tempat ni. Nak SPM nanti tahun 2022. Lagi lama nak tinggal ni. Hukum oktav ni dia merujuk, oktav ni lebih kurang macam poligon lah. Poligon yang kita ada oktagon. Oktagon segi 8. Jadi Oktober je 10 merujuk kepada 10. Tapi kalau oktana, oktena, oktanol, oktagon semua-semua ni merujuk kepada 8. Ok tu merujuk kepada 8. Jadi hukum oktav yang diperkenalkan oleh John Newlands ni dia sama macam do, re, mi, fa, sol, la. Hak tu dia susun tu ikut 8 bilangan tu. Lepas dah habis 8, dia patah balik kepada bawah hak kumpulan pertama balik. Dah susun 8, patah balik. Cuma masalah dia, susunan dia tu cuma dipatuhi tepat untuk 17 unsur yang pertama saja. Unsur memang banyak, tapi John Newlands ni cuma boleh buat untuk 17 sahaja. Okay. Dia dah buat pertambahan, ikut pertambahan jisim dah. Ni macam dah betul dah. Tapi masalahnya dia letak 8888 macam tu, pusing balik, jadi tak kena. Jadi kalau untuk John Newlands, yang popular dia adalah memperkenalkan hukum oktav. Okay. Hak ni kena tengok 2-3 kali rasanya tak adalah perlu fokus sangat. Sebab selalunya yang ni dia keluar dalam soalan objektif.
kalau dia keluar pun, walaupun kita ada beberapa ahli sains, ada lebih kurang 5 ahli sains yang memperkenalkan ni, dia tak adalah sampai 5 soalan tanya tentang ahli sains ni. Dia dalam satu macam tu saja. Okey, setakat ni dalam soalan struktur, soalan esei tak keluar pun. Okey, jadi tak payah risau sangatlah. Jadi kita tengok hari ni sekadar ulang kaji, tengok-tengok gitu je lah. Okey, jadi untuk Lotamenya pula, dia popular dengan memplot graf. Okey, dia memplot graf. Nanti kalau ada graf dia tu, dia plot isi padu atau melawan jisim unsur. Jadi graf dia nanti nampak nampak tak keluar ni. Okey, nanti graf dia nanti dia akan keluar ni ada puncak-puncak turun ni. Ni masuk universiti nanti lagilah ada graf-graf macam ni. So bila graf macam ni dia tengok yang mana puncak yang sama, ni macam puncak yang sama ni contohnya tak keluar dia. Dia tak keluar. A B C D. D. Okey. Hak duduk puncak bawah, geng-geng puncak bawah X, Y, Z lah katakan. Okey. Yang duduk pada puncak yang tinggi-tinggi ni dia kelaskan satu geng. Duduk yang puncak bawah-bawah ni dikelaskan satu geng. Tapi masalahnya bila nak tengok puncak ni macam-macam. Ada paling bawah, paling atas, senanglah nak tengok. Yang puncak yang duduk tengah-tengah susah. Jadi kaedah dia ni pun tak berapa nak betul. Tetapi tak betul dia pun, tapi ada yang mengenai sama macam jadual berkala model. Okey nah. Okey, jadi ingat Lotamenya guna graf. John Newland tadi hukum oktav. Okey nah, itu antaranya. Okey, lepas tu kita ada Dmitri Mendeleev. Okey, dia dah mula menyusun. Okey, ni dah semakin hampir menyusun unsur mengikut pertambahan nombor jisim. Okey, pertambahan jisim atom. Tetapi masalahnya jisim atom disumbangkan oleh dua, iaitu proton dan juga neutron. Tu yang kurang tepat. Sebab apa? Untuk ahli yang terakhir, Henry J.G. Moseley, dia tak tulis J.G. Dulu ada J.G. Dia sebenarnya ada lagi tu. Henry J.G. Moseley. Tapi ada selalunya kalau dikeluarkan dalam soalan tu, Moseley ni lah. Okay. Hak Moseley paling tepat. Kenapa? Sebab mengikut tertib nombor proton yang menaik. Ni haklah kita kena pegang. Okey? Selesai yang kat situ. Jadi hak bahagian ni ulang-ulang tengok gitulah. Kita tengok nama, tengok sumbangan dia. Muka tak payah hafal. Okey? Prinsip asas penyusunan tadi ikut tertib nombor proton menaik. Okey, tak ada masalah. Kemudian ada unsur-unsur yang baru dijumpai. Kalau dulu dekat jadual berkala unsur ada bahagian yang ditinggalkan kosong. Tapi ini ada 4 unsur yang baru dijumpai. Nak kata nak ditekankan sangat pun tak pastilah sebab setakat ni unsur atom yang perlu dihafal macam ayah cik sebut hak bila dah 20 unsur pertama. Masa kita nak hafal nombor proton tu yang wajib ingat kedudukannya adalah 20 unsur pertama je. Daripada hidrogen sampai kalsium. Okey nah. Ni hak 4 ni kita tak ingat nombor dia pun tak apa. Cuma kalau kita tengok tu terbaca tu kalau ingat alhamdulillah ini adalah kategori unsur baru. Ada kemungkinan dia akan tanya antara berikut yang manakah antara unsur-unsur baharu yang dijumpai. Bolehlah kalau nak ditanya macam tu. Tapi insya-Allah dia tak tanya banyaklah bahagian ni. Okey? Susah tak nak hafal ni? Rasa susah juga ni. Ninonium, moscovium, tennessine, organeson. Okey. Tu belum tentu lagi sebutan betul ke tidak tu. Okey. Okey, kemudian kita ada susunan unsur dalam jadual berkala moden. Okey, sana. Yang ni. Terus kepada yang ni. Kenapa? Yang ini ada soalan dalam SPM 2020 yang tak diduga. Okey, ramai calon yang hilang markah. Dia tanya takrifan kumpulan. Okey, tak tahulah kod 2021 dia tanya takrifan kala pula. So kalau kumpulan ni
Dia punya keyword memang tak boleh lari. Laju menegak. Okay. Kalau English dulu dia ada horizontal rows, ventricle. Okay. Istilah English. Tapi tak apa ni, kita dah semua bahasa Melayu senang. Laju menegak. Adalah calon yang menjawab baris menegak. Ni kan kalau kita tengok kumpulan kan kok ni. Ni kumpulan kan kok daripada atas ni, line-line ni. Okay. Okay. Ni kumpulan. Okay, sampailah dari kumpulan 1 sampailah kumpulan 18. Ni kumpulan. Pelajar buat baris menegak salah. Okay. Perkataan laju menegak. Okay. Yang dia accept pun, tapi kalau ikutkan ayah cik, kalau dalam kelas tak berapa nak gemar gunakan istilah tu. Mencancang. Maksudnya menegak juga kalau mencancang tu. Ada setengah mungkin kawasan dia terima. Sebab accept aja, bukan jawapan yang betul, tapi accept. Silap-silap tahun 2021 dia dah tak terima istilah tu. Jadi kalau boleh elak guna istilah lain, kecuali untuk kumpulan kita pakai laju menegak dalam jadual berkala unsur. Boleh ha? Boleh. Nampak macam simple je ni, tapi ramailah yang hilang markah tempoh hari SPM 2020. Tak jangka tanya istilah kumpulan. Okey. Kemudian untuk kumpulan ni senang. Kumpulan 1 sampai kumpulan 18, hanya kumpulan 1 dan 2 sahaja yang ikut bilangan elektron valence 1, 2. Yang 3 hingga 8 dia akan tambah 10. Tu Kak Bakor fahamlah. Sebab bila tengok kat sini, okay, yang 1, 2, hak ni kita belajar khas. 13 sampai 18, hak ni hak dah tambah 10. Yang daripada kumpulan 3 sampai kumpulan 12 ni, kita belajar khas juga, iaitu transition element. Alah, itu orang putih pula dah. Unsur peralihan. Unsur peralihan. Hak ni kita belajar umum. Jadi tak ada apa sangat lah. Okey, jadi yang pentingnya 1, 2, terus 13. Sebab apa nanti? Dalam susunan elektron, daripada nombor proton dapat bilangan elektron, kita dapat kumpulan semua-semua tu. Okey, susunan atom tadi dalam jadual berkala 7 kala, 18 kumpulan. Okey, tak ada masalah. Kalau kala pula, tadi lupa. Dah ada kumpulan, kala apa dia kala? Kalau kumpulan, laju menegak. Kalau kala, baris melintang. Okey nah, baris melintang. Ada ke dalam slide-slide ni? Baris melintang. Baris mengufuk. Ni baris mengufuk. Okey. Melintang boleh, mengufuk boleh. Okey, tapi dia nak baris. Kalau kita sebut laju, salah. Okey. Baris melintang, baris mengufuk. Okey. Dalam jadual berkala unsur. Okey, tu masih lagi mudah. Soalan-soalan simple kalau nak tanya, macam just ambil apa? Pengetahuan aja. Okey. Unsur dalam kumpulan 18. Yang pertama, kumpulan 18 kita kenali dia juga sebagai gas adi. Gas adi. English dulu popular dengan istilah noble gas. Noble, gas yang mulia. Ayah cik selalu translate kepada noble value kan nilai murni, gas yang bagus, kumpulan yang bagus. Sebab apa? Dia tak kacau orang, orang tak kacau dia. Sebab apa? Sebab dia sudah pun mempunyai susunan elektron yang stabil. Elektron yang stabil sama ada istilah yang kita ada duplet, lupa, ataupun kita ada istilah oktet. Biasa dengar? Bisa? Duplet merujuk kepada 2 dekat belakang dan itu hanya milik helium saja. Sebab helium susunannya 2. Itu je. Oktet yang mana mempunyai 8 di belakang. Okey nah. Dan ini penting dimentionkan, dinyatakan. Sebab dalam jadual berkala, kadang-kadang dia letak unsur dekat kumpulan 18 ni dengan unknown, dengan satu huruf yang tidak diketahui. Okey, sebab dia nak naikkan makam soalan tu. Kalau diletak terus simbol helium, dia dah jadi soalan pengetahuan. Okey, jadi dia letakkan, contohnya helium ni dia ganti dengan huruf P. Dia pun tanya,
kenapa P ini diletakkan dalam gas adi punya kumpulan. Jadi kita pun kata dia telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Contohnya yang mempunyai susunan 28 ni kita letaklah unsur Q. Kenapa unsur Q tidak bertindak balas dengan sekian? Kenapa unsur Q tidak reaktif secara kimia? Kenapa unsur Q tidak ni? Menunjukkan tak ada tindak balas lah. Jadi kita akan bagi tahu Q telah pun mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay nah? Jadi kena ingat kedudukan dia tu. Okay? Kalau tiba-tiba dia bagi satu unsur, dia tak bagi jadual berkala, tiba-tiba dia bagi satu unsur S. Dan S ini kita pun tak tahu elektron dia berapa, cuma dia cakap S adalah ahli kumpulan 18 dan S tidak reaktif secara kimia. Nyatakan, barulah kita bagi yang umum. S mempunyai susunan elektron yang stabil. Jangan mention duplet, jangan mention oktet. Boleh lah? Okey. Macam mana tu yang tak mention duplet and octet tu? Dia bagi secara umum. Soalan tu umum. Dia cuma bagi tahu S adalah ahli kepada kumpulan 18. Duduk kat mana tak tahu. Kala 2 ke, kala 3 ke, kita tak tahu. Dia mungkin helium juga, dia mungkin argon. Jadi masa tu kita tak perlu mention duplet atau oktet. Yang mention tadi bila ayah cik kata, kalau dia bagi jadual berkala kosong, dia cuma labelkan dalam ahli kumpulan 18 tu dengan huruf lain. Tapi kita tahu kedudukannya sebab dia duduk dalam jadual. Masa tu kita kena mention susunan dia oktet atau duplet. Okey, untuk ahli-ahli kumpulan 18, dari masa ke masa hafallah. Helium, neon, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. OG tu ayah cik pun tak ingat dah. OG ni rasanya hak baru jumpa tadi kot. Kalau tak silap organeson apa benda tu. Okey. Bunyi tu sama dah tu. On. Okey. Jadi yang popular kalau dia nak tanya pun hak belah atas ni. Iaitu contohnya kegunaan helium, kegunaan neon, kegunaan argon. Hak bahagian ni ingat tak? Kegunaan-kegunaan. Ni pun ditanya dalam soalan objektif lah ni, banyak juga ni. Kegunaan gas helium. Gas ini digunakan untuk gini. Dia pun bagilah pilihan. Helium, hidrogen, oksigen semua tu. Ingat tak helium kegunaan dia? Diisi dalam belon kaji cuaca. Sebab apa? Dia stable. Bila dia masuk dalam belon, kita nak lepaskan dia di atmosfera. Kita tak tahu tindak balas mungkin berlaku dengan udara ke atas sana. So bila masuk helium, dia tak ada masalah. Tidak reaktif. Neon adalah gas yang diisi dalam lampu iklan. Argon, gas yang diisi dalam mentol lampu. Yang ni untuk argon ni, tahun 2019 ada keluar. Pelajar tu, kita faham. Pelajar tu dah tahu kegunaan dia. Tapi cara ayat disampaikan tu. Contohnya soalan tanya, apakah kegunaan argon? Okey nah? Gas argon. Okey, cuba Balkis bagi satu ayat nak bagi tahu. Tadi ayat cik dah bagi tahu dah kegunaan dia lebih kurang, okey? Cuba bagi tahu dalam bentuk lisan. Apakah kegunaan gas argon? Sekejap sunyi je. Kak Balkis masih bersama. Senyap je. Putus ke? Kak Balkis, boleh dengar? Oh, tak dengar. Kakak Balkis rasanya tutup mic tu. Oh, dah terkeluar.
Kakak Balkis terkeluar tadi. Sorry cik, dia reconnecting. Line tak clear. Okey. So boleh dengar lagi soalan ayah cik tadi tu sebelum reconnecting tu. Apakah kegunaan argon? Tak tahu. Tak tahu. Okey, helium, gas yang diisi dalam belon kaji cuaca. Neon, kena mention tu, gas yang diisi dalam lampu iklan. Argon, gas yang diisi dalam mentol lampu. Okey, macam ayah cik bagi tahu tadi, dalam soalan tahun 2019 kalau tak silap tu, ramai calon yang dia tak mulakan dengan hayat depan tu. Apakah kegunaan gas argon? Pendek je jawapan calon, mentol lampu. Okey, sebagai pemeriksa dan juga cikgu kimia, kita faham argon digunakan dalam mentol lampu. Tapi maksud ayat tu diistilahkan, apakah kegunaan argon? Mentol lampu. Dijadikan mentol lampu. Itu salah. Kena ambil dari awal. Gas di dalam mentol lampu. Sebab sekarang ni dalam SPM kita dah makin online, payah nak bantu. Kalau dulu yang waktu skrip sampai dekat tangan, skrip hard copy tu, kadang-kadang kita kalau sikit-sikit tu kita boleh tolong conteng-contengkan aja. Kalau hard sikit-sikit sangat lah. Tapi sekarang ni memang tak boleh dah. Bila marking secara online memang cukup susah. Okay, boleh nah? Boleh. Apakah kegunaan gas argon? Gas untuk gas diisi di dalam mentol lampu. Ya. Sebagai gas dalam mentol lampu boleh. Sebagai gas yang diisi dalam mentol lampu pun boleh. Okey. Okey, seterusnya. Neon tadi untuk apa? Yang mana? Neon? Neon. Neon adalah gas digunakan dalam lampu iklan. Lampu iklan lah, bukan traffic light. Lampu iklan tu dia menyebabkan warna-warni dia adalah cara dia. Cuma kita tak details dalam silibus SPM. Tapi ada juga pelajar yang silap. Lampu traffic light. Hak tu bukan lampu neon. Hak tu cat dia punya skrin tu je. Lampu traffic light tu. Okey? Dalam tu mentol kuning je semua. Okey, hak tu bukan gas neon. Okey? Okay. Seterusnya gas adi tidak bersifat reaktif. Okey, dah sebut dah tadi. Kegunaan unsur kumpulan 18. Dah sembang panjang. Okey, krypton, xenon, radon ni umum dia semua ni yang bahaya-bahaya. Memang kita tak boleh buat dalam makmal pun. Okey nah. Semakin ke bawah kumpulan 18, dia jadi semakin macam nak radioaktif gitu. Jadi semakin bahaya. Okey nah, radon ni boleh digunakan sebagai bahan untuk merawat kanser. Kalau kanser ni kita tahulah dia akan dibunuh, sel kanser dibunuh dengan pancaran sinar. Jadi radon ni antara bahan yang boleh memancarkan sinar. Dia bukan jadi tindak balas kimia, tapi dia menghasilkan sinar. Okey, untuk membunuh sel kanser. Nak tanya, sinar apa bunuh sel kanser? Ada ingat tak? Dalam fizik, yang ni lebih kepada fizik lah. Kita ada sinar beta, dia bermula dengan alfa, beta, gamma. Gamma lah. Sebab gamma mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi. Kalau alfa tu kena kertas pun dia dah terhalang. Beta dia boleh terhalang oleh lapisan aluminium. Gamma kuasa penembusan dia tinggi lah. Boleh tembus lah kulit manusia semua tu. Okey, krypton, radon semua unsur dalam kumpulan satu. Okey, basicnya kita tahu ahli-ahli kumpulan satu. Apa tak? Tapi lama-lama insya-Allah ingatlah kot. Kecuali tolak hidrogen. Hidrogen tu dia menumpang saja kat situ. Hidrogen tu dia tak ada kumpulan sebenarnya. Sebab dia ada satu elektron valen duduk kumpulan satu. Tapi masalahnya dia bukan logam. Nak pergi menumpang duduk belah logam sana pun elektron valennya tak kena. Jadi dia tumpang aja di situ. Jadi unsur kumpulan satu bermula dengan lithium.
natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Tapi yang banyak digunakan pun cuma lithium, natrium dan juga kalium saja. Okey. Kemudian kita kena apa? Kegunaan dia, lithium digunakan dalam pembuatan bateri. Ini tahan lama ni. Dia bukan macam bateri Eveready yang RM4 jual pasar malam tu. Okey, bateri alkali, dipanggil alkaline battery, lithium. Hak ni tahan lama. Okey, yang tahan lama. Okey, lampu wap natrium. Hak ni umum-umum. Rasanya hak ni bacaan biasa-biasa. Kalau kakak Balkis ada masa terluang-terluang tu, hak ni ambil masa untuk baca-baca je. Santai-santai saja. Okey. Kemudian untuk kalium, baja kalium nitrat. Kenapa suka pakai baja ni kalau hak jenis bukan urea, suka pakai kalium, natrium semua ni? Sebab belajar tajuk garam. Tak lagi garam tajuk tingkatan 5 kalau tak silap. Garam tingkatan 4 juga. Okey. Garam yang ada nama kalium, ada nama natrium dekat depan, okey. Maksudnya garam kumpulan satu lah, senang cerita. Ia adalah garam larut. Jadi kalau kita gunakan garam jenis ini, tabur dekat pokok, siram. Memang dia boleh larut. Tambah-tambah pula kalium. Kalium antara zat yang dikehendaki oleh tumbuhan. Kalau tak silap belajar dalam biologi. Ni kurikulum merentas ni. Ada fizik, ada bio juga ni. Tu kata kimia ni penting. Dengan fizik boleh masuk. Dengan bio boleh masuk. Sebab dalam baja antara rumus yang kita akan tengok dekat baja adalah dia ada N, P, K. N ni adalah untuk unsur nitrogen. P adalah fosforus. K adalah kalium. Tu yang penting tu nak masuk tu. Okey. Kemudian kita ada seterusnya perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 1. Lupa tadi untuk kumpulan 18. Dia sebenarnya kumpulan 18 tu untuk perubahan sifat fizik, okey. Dia ada juga tu kat mana? Tak ada kat sini. So kumpulan 18. Tak apalah, tak ada. Kita tulis sendirilah kat sini. Okey. Kumpulan 18, oleh kerana sifat kimia dia tak ada, kita akan balik start lah. Kumpulan 1 tu kita tinggal balik. Oleh kerana dia tak ada sifat kimia, tapi sifat fizik dia ada. Sifat fizik dia tu adalah satu je yang banyak dibincangkan, iaitu takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan juga takat didih. Sebenarnya bukan untuk gas adi je. Mana-mana kumpulan lain yang gas, yang bukan logam ni, kalau kita ambil kat sini, daripada sini ke sana ni, okey, ke sana ni semua ni, okey, ke sana ni, takat lebur, takat didih, bahan yang bukan logam, yang berada dalam keadaan gas terutamanya ni, semakin menuruni kumpulan, takat lebur, takat didih semakin apa? Tinggi ke rendah? Makin tinggi. Semakin tinggi. Okey nah. Dan kalau soalan suka tanya juga, kenapa semakin tinggi? Secara umumnya mereka ni gas. Secara umum takat lebur, takat didih adalah rendah, tapi semakin ke bawah semakin tinggi. Apa poin yang nak diberi? Takat lebur, takat didih tinggi. Kenapa agaknya? Pertama, kena ada ayat tarikan. Tarikan siapa? Daya tarikan antara zarah semakin tinggi apabila menuruni kumpulan. Lepas tu kita pun cerita lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan itu, okey. Okey, lebih banyak diperlukan. Lebih banyak. Okey. Tapi semakin ke bawah ni juga antara benda yang berubah adalah saiz. Iaitu saiz semakin bertambah. Takat lebur, takat didih semakin tinggi. Dia memang sifat bahan-bahan gas. Semakin besar saiznya, semakin kuat daya tarikan.
Dan daya tarikan tu adalah, ada nama dia, Van der Waals. Pernah dengar? Senduk. Tak ingat. Okey. Daya tarikan. Tapi selalunya masa menjawab kita tak tulislah nama Van der Waals tu. Kita cuma bagi tahu daya tarikan antara zarah. Tapi kalau ada juga soalan tanya, apakah nama tarikan itu? Baru kita tulis Van, Allah Akbar, dia bunyi Belanda sikit. Van der Waals. Pernah dengar? Okay. Dia bunyi Belanda sikit. Okay. Tapi kalau kita tak confident tu, jangan tulis Van der Waals. Ejaan tu kadang-kadang dia penting. Okay. Kita cuma cakap daya tarikan antara zarah. Okay. Baru kembali ke kumpulan satu tadi. Kumpulan satu tadi, mana sifat kimia dia tu. Sifat fizik dia tu, dia terbalik lah. Okay. Kalau kumpulan sana, takat lebur takat didih rendah, makin turun kumpulan, makin tinggi. Kalau yang ni, dia makin rendah. Okey, dia terbalik je. Okey, jadi kalau nak explain macam mana? Walaupun semakin besar, kita kata daya tarikan antara zarah adalah makin lemah, makin kurang tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ikatan. Jadi ikatan tu ada nama tak? Ikatan logam aja. Okey, itu kumpulan satu, nama ikatannya mudah, ikatan logam. Tak ada nama pelik-pelik. Okey. Pertambahan saiz menuruni kumpulan, semua kumpulan sama. Okey, semakin besar saiznya, cuma terbaliknya ikatannya tu semakin lemah bila semakin besar. Terbalik, okey. Yang ni jejari atom takat didih. Okey, kita go forward fast. Sifat fizik yang lain, sifat fizik lain untuk logam biasa. Antara sifat fizik lain paling senang kita tengok dari segi takat lebur, takat didih. Pertama tadi dah tinggi. Kekondaksian elektrik, ya boleh mengkondaksi elektrik. Sebenarnya semua logam. Untuk semua logam memang boleh kondaksi elektrik. Okey nah. Satu lagi yang macam susah sikit nak dipercayai. Dia ni logam tetapi ketumpatan dia rendah. Macam tak percaya je. Sebab kalau kita ikutkan logam ni kan contohnya besi, kuperam, lain-lain logam lah. Selalunya benda-benda ni kalau masuk dalam air, dia tenggelam. Tetapi tidak kumpulan satu. Kenapa? Dan tak tahu buat eksperimen kumpulan satu dengan air tahun lepas. Ada Dan pergi sekolah tak? Buat eksperimen ni. Ada tak? Tak buat lah. Yang ni boleh search dalam YouTube. Eksperimen kumpulan satu ni pun boleh tengok dalam YouTube ada. Banyak orang kongsi. Kalau Mak Saleh lagi ganas. Sebab untuk buat eksperimen ni kita cuma ambil cebisan kecil aja. Kita potong kecil aja. Masuk dalam air, dekat sekolah tu kita pakai besin, ada bekas kaca pun ada. Bila masuk dia tak sempat nak tenggelam pun. Dia akan bergerak dekat permukaan air tu saja. Dan bila dia tidak tenggelam, sebab itu kita kata ketumpatan rendah. Dan di sini juga kita ada knowledge. Macam mana kita nak kelaskan suatu bahan tu ketumpatan rendah, satu bahan tu ketumpatan tinggi. Tinggi bila letak dalam air, tenggelam. Rendah bila letak dalam air, terapung. Walaupun objek tu besar, kapal Titanic sekalipun, tapi ketumpatan kapal Titanic rendah ke tinggi? Rendah. Sebab apa? Dia terapung. Jisim perisi padu dia lebih rendah dari air. Tapi dia berat lah. Dari segi berat kita tak boleh petikai. Tapi nak tahu ketumpatan itu. Selalu orang buat perbandingan. Buah nyok dengan shilling 5 kupang. Mana lagi berat? Orang pun kata shilling 5 kupang. Kenapa? Dia tenggelam. Itu bukan masalah berat. Itu ketumpatan yang tinggi. Boleh lah? Tak sama. Okey. Seterusnya, sifat kimia. Okey. Bila sifat kimia, senang cerita sifat kimia ni adalah tindak balas secara kimia yang boleh berlaku. Jadi untuk tindak balas kimia, kumpulan satu ni selalunya tindak balas dengan air, tindak balas pembakaran dengan oksigen lah. Kalau sebut pembakaran tu, maksudnya dengan oksigen. Mana pembakaran? Ni. Tindak balas pembakaran dengan oksigen. Okey. Hak dengan air tadi tu, hak ni kepentingannya nak faham apa yang keluar. Okey. Sama masa belajar tajuk formula kimia lah. Kena ingat dalam air ni dia ada ion hidrogen,
dia ada ion hidroksida. Lithium dia cenderung nanti akan jadi ion lithium positif. Jadi nak ambil hidrogen ke hidroksida? Confirm dia ambil hidroksida, berlainan cas. Sebab itu jadi lithium hidroksida. Hidrogen tak ada geng dia akan keluar sebagai hidrogen sendiri-sendiri. Tak ada gabung dengan siapa-siapa. Itu konsep dia saja. Okey. Jadi untuk hari ni ayah cik tak tekankan untuk mengimbang persamaan dan sebagainya lah. Sebab hari tu dah cerita banyak dah pasal formula persamaan kimia tu. Okey. Dengan oksigen sama. Dengan oksigen dia tak ada tendang siapa-siapa. Lithium pun nanti akan jadi ion lithium. Oksigen nanti akan jadi ion oksida. Yang ni dah belajar dah. Okey. Macam mana boleh keluar Li2O. Kenapa ada dua depan? Ini hak balance persamaan lah. Okey. Kemudian lithium oksida bertindak balas dengan H2O. Sekali lagi konsep dia tukar pasangan aja. Dalam ni ada H+, dalam ni ada OH-. Dalam lithium oksida ada Li positif, ada O2 negatif. Lithium akan ambil OH, akan jadi air. Lithium jadi air, ngarut dah. Lithium hidroksida. O2 akan ambil H, akan dapat air balik. Air bertindak balas dengan lithium oksida, dapat lithium hidroksida semula. Jadi dia tak ada bahan lain dekat belakang ni. Tak ada dah. Sebab dia akan jadi air balik, air tu bertindak balas. Okey nah? Tapi nak mendapatkannya tu macam tu. Sebab tu kat sini tak ada gas hidrogen. Kan tadi ada hidrogen. Bila OH-nya diambil oleh lithium, hidrogen pergi mana? Hidrogen ambil balik O2 untuk jadi H2O. Okey. Kemudian kumpulan satu bertindak balas dengan gas halogen. Halogen ni apa dia? Halogen ni klorin, bromin, iodin, klorin. Ni geng-geng dia. Hak ni tindak balas biasa. Sebab mereka memang tak ada pasangan lain. So yang ni single, yang ni single. So natrium positif, klorin negatif, ya pucuk dicita ulang mendatang dapat satu produk saja. Mudah. Okey, laju. Kereaktifan unsur kumpulan satu, hak ni juga sama, menuruni kumpulan. Menuruni kumpulan semakin reaktif. Kenapa? Sebab saiz semakin besar. Okey, semakin besar. Ini kecil, besar. Okey, ada satu elektron valen je. Ini satu elektron valen aja. Paling mudah nak lepas bila duduk di bawah. Ni selalu ayah cik guna ni, duk sembang-sembang dengan mama cik ni. Okey, kita faham konsep dia macam ni. Okey, hak ni buang. Hak ni buang. Okey. Ni belajar dengan mama cik ni. Okey, kalau faham jadual berkala, kecil, besar, kecil. Okey. Jadi apabila menuruni kumpulan, first point yang kita bagi tahu adalah saiz je semakin besar. Kalau kumpulan satu, sebab dia ada satu elektron valen, besar ke kecil ke, okey. Dan elektron itu bukan hanya elektron valen. Elektron hak lain pun semuanya ditarik oleh nukleus. Tengok jarak nukleus nak tarik. Tengok hak ni, alah dekat aja. So hak mana tarik lagi kuat? Yang atas lagi kuat tarik. Maka senang terlepas yang duduk bawah. Saiz semakin besar, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valen semakin lemah. Mudah terlepas, lebih reaktif. Boleh Okey. Okey, ini hak lain tu dari segi elektropositif negatif nanti kita cerita lain pula. Okey, kereaktifan bertambah. Tak cerita tadi. Rubidium ni salah satu unsur, kalaulah yang kita belajar tadi sampai setakat kalium dah sangat reaktif. Kalau buat eksperimen hak ni dia akan siap keluar api lagi dan meletup kadang-kadang tu. Rubidium hak duduk di bawah lagilah dia sangat reaktif. Dan kat sini dia tulis juga ni, rubidium dan cesium merupakan logam sangat aktif dan mudah terbakar. Jadi kita tak guna ni dalam makmal pun. Hanya belajar je, boleh expect saja. Sebab dalam soalan peperiksaan kadang-kadang dia kata
ada unsur W terletak di bawah kalium dalam jadual berkala. Ramalkan kereaktifan W. Sangat reaktif lah sebab dia duduk di bawah. Okey. Rubidium tadi apa dah tadi kat mana? Sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam kumpulan satu sama. Ya nah? Kalau tindak balas dengan air, semua boleh tindak balas dengan air. Unsur kumpulan 17 pula. Kumpulan 7 lah ni, kumpulan klorin. Okey. Yang ni beza dia dengan kumpulan 18 adalah sebab dia bukan kumpulan 18, susunan elektron yang belum stabil. Dia ada 7 elektron valen, maka dia cenderung untuk bertindak balas sama ada berkongsi elektron ataupun menerima. Maka adalah sifat kimia. Okay, nah, kita tengok. Yang pertama, kegunaan dia dulu. Klorin digunakan dalam peluntur. Okey. Dilarutkan dalam air. Klorin dilarutkan dalam air dapat asid hidroklorik dan asid hipoklorus. Hipoklorus itulah yang digunakan sebagai peluntur, asid lemah dia tu. Bromin antara bahan pemadam api, ini kegunaan hafal. Iodin digunakan sebagai disinfektan. Apa itu disinfektan? Ada kaitan dengan bio? Ingat tak? Ubat luka. Ubat luka. Okey, disinfektan ni ubat luka, satunya untuk menyembuhkan luka. Yang satu lagi adalah untuk mengelakkan mikroorganisme. Okey, disinfektan. Okey, halogen. Perubahan sifat fizik sama macam kumpulan 18 tadi. Daya tarikan antara zarah makin ke bawah makin kuat, saiz makin besar, takat lebu, takat didih tinggi. Tak boleh kondak elektrik. Okey nah, sama. Wujud dalam warna yang berbeza. Ingat dah ni warna-warna. Ni hari tu ada tanya juga kan. Harapnya ingatlah. Kuning kehijauan, bromin perang kemerahan, iodin hitam keunguan. Ungu gelap pun boleh. Ungu gelap pun boleh. Okey. Okey, sifat kimia unsur kumpulan 17. Okey, membentuk ion negatif bila terima elektron. Okey, dia boleh bertindak balas dengan natrium tadi. Rasanya okey lah kot. Ni tindak balas dengan air ni tadi. Ni yang kata tadi nah, asid hidroklorik, asid hipoklorus. Ni yang digunakan untuk ejen pencuci tadi tu. Jangan asid klorik, asid hidroklorik. Ni bukan kotoran dengan pakaian sekali hilang. Asid hidroklorik. Kita tak pakai tu. Okey. Yang ini tindak balas dengan ferrum. Semua sama nah. Bila bertindak balas dengan ferrum, ni ferrum pun satu penyakit dia. Dia jumpa je kumpulan halogen, ferrum. Mana-mana kumpulan halogen. X tu yang cik wakilkan sebagai kumpulan halogen nah. Dia terus akan jadi ferrum yang bercas 3 positif. Jadi FeX3. Dia automatik. Okey, jumpa je kumpulan halogen jadi FeX3. Maksudnya Fe ni seolah-olah bercas yang 3 positif itulah. Okey, duk cakap-cakap saja pun dekat sejam rupanya tu. Tak buat latihan lagi ni. Okey. Kemudian halogen ni juga, ni I ni sebagai salah satu wakil lah. Kalau nak letak X pun boleh. Bertindak balas dengan alkali, natrium hidroksida. So akan dapat garam, natrium iodida kalau iodin, natrium klorida kalau klorin, natrium bromida kalau bromin. Okey, dapat bahan yang kedua. Ni tak sama ni. Okey. Boleh natrium iodat, klorin klorat, bromin bromat. Itu aja. Tukar nama saja dan akhir sekali air. Tapi hak persamaan ni jarang-jarang ditanya. Kalau dia nak tanya pun mungkin untuk persamaan kimia saja. Okey, 2 markah kat situ. Potong 2 markah kalau tak boleh jawab. Ada lagi 98 markah. A+ lagi. Don't worry. Okey, kereaktifan dia tak sama macam kumpulan 1. Semakin ke bawah, semakin berkurang kereaktifan. Kenapa? Sebab mereka ada 7 elektron valen.
maka dia perlu nak tarik satu lagi elektron supaya jadi 8. Jadi kalau yang kecil macam ni, dekat nak tarik. Kalau hak ni jauh, besar nak tarik. Jadi susah sikit nak tarik. Iodin kurang reaktif dari bromin, kurang reaktif dari klorin. Tak sama macam kumpulan 1 nah, terbalik. Okey. Sebab nak tengok soalan terus nanti tak nampak ataupun sikit lagi. Kita tengok sikit lagi. Sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam kumpulan 17 sama macam hak dibincangkan tadilah. Unsur dalam color 3, kenapa? Yang ni dia nak sambil-sambil nak tengok hak ni. Color 3 tu bukan nak tengok color sangat. Dia nak tengok hak ada sifat oksida dia. Oksida ni antara yang penting adalah mana nah hak ni kita tak fokus hak ni. Oksida logam. Yang ni. Okey. Yang pentingnya adalah bahagian ni, amphoteric. Apa itu oksida amphoteric? Dia boleh bertindak balas dengan asid, dia boleh bertindak balas dengan base. Sebab dia boleh menunjukkan kedua-dua sifat bergantung kepada bahan apa dia bertindak balas. Kalau dia bertindak balas dengan asid, dia bersifat base. Kalau dia bertindak balas dengan base, dia adalah bersifat asid. So itu amphoteric. Dan satu, the only one, satu-satunya oksida amphoteric contoh adalah aluminium oksida. Okey. Okey, hak ni dah. Hak ni umum. Microchip, hak ni semi logam. Kegunaan semi logam. Metalloid English panggil. Okey, kemudian unsur peralihan. Unsur peralihan ni yang pentingnya adalah sifat special. Sifat istimewa unsur peralihan. Kedudukannya tu tadi bincang jugalah, secara umum mudah je. Okey, sifat dia yang istimewa, hak ni yang kena tahu. Okey. Ciri-ciri istimewa, takat lebur, takat didih tinggi, hak ni bukan lagi ni sebenarnya ni. Unsur ciri-ciri istimewa tak ada pada logam lain, hak ni. Okey. Ni yang ni. Membentuk ion berwarna. Kemudian mana lagi dia tak tulis ya? Membentuk ion berwarna. Dia macam potong lah ni. Okey. Nombor pengoksidaan. Dia ada lebih daripada satu. Pengoksidaan lebih dari satu. Okey. Okey. Inilah dia sebenarnya nak buat kat sini. Kromium 3 color hijau. Kromium juga dalam tu. Warna jingga. Mangan 2 merah jambu. Mangan 7 ungu. Ferrum 2 hijau. Ferrum 3 perang. Ni dia kata nombor pengoksidaan lebih dari satu dan menyebabkan membentuk ion yang berwarna. Okey. Kemudian apa lagi? Boleh bersifat sebagai mangkin. Okay. Kumpulan peralihan ni juga bersifat sebagai mangkin. So apakah mangkin? Ada juga ditanya dalam peperiksaan. Apakah mangkin? Kakak Bakis ingat? Untuk ada apa tu? Bahan kimia yang mengubah kadar tindak balas. Okay. Kita sebut mengubah bukan hanya mempercepatkan. Ada jugalah calon yang menggunakan apakah mungkin yang mempercepatkan tindak balas, menambahkan, to speed up kalau yang version English. Bukanlah, dia mengubah. Sebab mungkin ni ada yang mempercepatkan, ada yang melambatkan. Okey nah, itu antara kegunaan dia. Okey, kita tengok lagi hak lain-lainnya. Kegunaan unsur dalam peralihan. Ni tadi ni sebagai mungkin. Ini bila masa conteng ni? Ada kat sini juga hak conteng kat atas tadi. Tak apa. Okey, platinum digunakan dalam proses Oxford menghasilkan aksid nitrik. Okey, hak ni hafal je lah kegunaan mangkin ni.
Vanadium 5 oksida pun apa juga dalam proses sentuh penghasilan asid sulfurik. Nikel platinum dalam hydrogenation, penghidrogenan, yang tu dalam tajuk sebatian karbon tingkatan 5. Okey. Ada mangan digunakan buat kaca tingkap, ferrum digunakan untuk membuat jambatan untuk usulan ni lah. Okey, tamat. Dan seterusnya kita stop sharing ni, baru nak tengok soalan. Alahai. Boleh, Cik, boleh. Ya. boleh send tak yang slide tadi tu? Boleh, tapi slide yang di send tu yang tak ada conteng-conteng, tak apa kan? Tak apa. Okey. Nanti Cik send sekali slide tu. Okay. Okey, kita share window soalan. Mana soalan? Okey, Sat. Kita tunjuk lagi, Sat. Oh, nak tak boleh share ke hak screen hak ni? Dah buka sini, Sat. Sat nak share tak boleh lah. Dah tak mau keluar. Sat. Oh, dia tak keluar lah nak share sebab soalan tu. Kejap, entire screen. Okey. Alamak, hang lah pula. Mungkin sebab azan kot dia jadi hang kejap. Kejap lah. Yang ni nampak tak? Sekejap, tak ada keluar apa pun. Nampak tak Kak Balkis? Sekejap, tak ada nampak apa lagi. Ataupun Kak Balkis boleh... baru nampak. Dia tengah rolling-rolling ke? Baru nampak. Rolling-rolling pun tak? Baru nampak nah. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey. Ini pula tak gerak. Okey, soalan nombor 5. Okey, kita jawab secara pantas lah. Mudah tu mudah. Unsur manakah lengai secara kimia? Lengai ni maksudnya stabil lah. Okey, mana? Yang mana? Lengai secara kimia. Hello? Oh, terkeluar lagi. Sorry. Masuk balik lah. Okey, soalan nombor 5. Katakanlah terhilang dekat skrin soalan ni pun tak apa. Rasanya Kak Balkis pun dah print kan? Jadi soalan nombor 5A. Yang manakah lengai secara kimia? Ni mudah-mudah ni soalan awal-awal ni. Ini soalan macam kefahaman lah. Okey. Yang mana? Kenapa? Yang mana lengai secara kimia adalah unsur F. Kenapa F? Maksud lengai itu adalah inert. Inert ni adalah stable. Stable adalah not reactive. Benda yang sama. Okay, nah? Not reactive. Tidak reaktif. Ya. Jadi yang duduk dalam kumpulan 18 lah. Unsur F. Okay, nah? Okay. Terangkan jawapan. Ya.
Kalau nanti contohnya tertulis unsur lain, salah lah kira. Memang salah. Memang kalau kat sini untuk kes soalan ni rajah ni, the one and only answer is F. Melainkan dia ada letak unsur lain juga kat sini, huruf K ke? Kita bagi F boleh, K pun boleh. Hak lain tu bukan. Hak ni bukan lengai. Kenapa bukan lengai? Maksudnya dia masih boleh berlaku tindak balas. Lengai ni maksudnya tiada tindak balas. Jadi F. Okey, maksud Kakak Bakis nak kata nak letak unsur dia yang sebenar. Contohnya ada hafal. Kotak pertama ni helium, neon, argon. Kemungkinan dia terima jawapannya tu. Tetapi tengok kat sini ayat soalan. Dengan menggunakan huruf-huruf yang terdapat dalam jadual berkala. Jadi sangat penting untuk pakai huruf F. Cuma kalaulah calon yang terguna juga argon, selalunya pemeriksa ni ada mesyuarat, dia akan cuba fight lah. Okey, kalau ramai calon yang tengok dalam skrip buat tulis argon, mungkin dia akan accept, dia akan terima. Bukan jawapan betul tapi dia akan terima. Maksudnya dia bagi markah lah. Tapi sebagai latihan kita, kalau dekat soalan guna huruf-huruf macam ni, jawapan pun kita guna huruf-huruf yang dia bagi. Boleh nak? Terangkan jawapan anda. Hak oktet-oktet tadi tu. Kenapa F telah pun lengai secara kimia? Ada perangkap juga kat sini sebenarnya. Calon akan hilang markah juga ni kat sini kalau terlupa satu perkataan dekat depan. Kebanyakan calon akan mula jawapannya dengan F telah mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. Betul tak? Betul. Ayat tu macam betul kan? Tapi tak dapat markah. Kenapa? Kena mention atom. Aduhai. Atom F. Tak boleh sebut F saja. Ataupun sebut unsur F pun tak boleh. Dia kena atom F. Mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. Boleh kok baca tulisan tu sebab tu tulis kat sini. Nak guna word apa ni tak boleh sebab dia PDF kat sini. Okey. Ingatlah atom F. Ni memang menjadi igawan kepada cikgu-cikgu juga ni semua. Kemarin kan hak khusus panitia kimia tu, itu antara yang dibincangkan. Macam mana ni budak pelajar ni memang tak, yalah nampak macam benda tu remeh je atom. Okey, tapi perlu ada, wajib ada. Okey, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas ini. Tindak balas mana? Unsur D. Kena tengok dulu D tu kumpulan mana? Kumpulan 17 ke kumpulan 1? Kumpulan 1. Jadi kumpulan 1 walaupun D tu mungkin kita tahu adalah kalium ke natrium ke, tapi kita tetap kena guna D. Guna D tambah H2O. Ingat tadi dalam H2O ada H plus, ada OH minus. Jadi D akan ambil OH minus tu akan jadi DOH. Seolah-olah natrium lah ni, seolah-olah kalium lah ni, seolah-olah lithium. Jadi OH sudah diambil oleh D, lagi tinggal satu H, dia akan keluar sebagai gas hidrogen. Betul? Betul. Dapat satu markah. Ni kan 2, ya kena imbang lah. Macam mana nak imbangkan dia? D ada 1, D ada 1. H ada 2, H ada 3. Jadi letak 2 dekat depan ni, H sudah jadi 4, O sudah jadi 2. Jadikan 2 dekat depan ni, O sudah jadi 2, H sudah jadi 2 tambah 2, 4. Sama. D sini ada 2, 2D dekat depan ni juga. Okey. Ni latihan dari masa ke masa lah ni kena sentiasa untuk mengimbangkan persamaan kimia. Apabila eksperimen diulang dengan logam G. So tengok balik. Logam G duduk bawah ke atas pada D. Okay? Logam G duduk bawah pada D. Confirm. Lebih reaktif. Dia nak tanyalah ni. Logam G bergerak dengan pantas dan menghasilkan nyalaan berwarna merah
jambu. Mana soalan dia? Mana soalan dia? Tak complete ni soalan ni. Okay. Apabila eksperimen diulang dengan menggunakan logam G bergerak dengan pantas dan menghasilkan nyalaan berwarna merah jambu. Apa soalan dia? Soalan dia adalah bandingkan. Okey, tak apa, kita tambah kat sini. Tak tengok juga tadi. Bandingkan kereaktifan. Okey, logam G. Bandingkan kereaktifan atom G dengan D. Dengan atom D. Okey. Sebab apa 2 markah tu? Kita ada comparison sikit lah. Kalau tanya hak mana lebih reaktif, 1 markah je. Jadi bila bandingkan kereaktifan ni, pertama kita akan bagi tahu atom G lebih reaktif. Kena? Atom G lebih reaktif. Okey. Oleh kerana dia 2 markah saja, selalunya untuk saiz tu kita tak cerita dah. Okey nah. Tarikan nukleus dengan elektron valen pun kita tak cerita dah. Kalau cerita pun dia akan combine dan akan jadikan 1 point saja kat situ. Jadi kita kata dia lebih reaktif sebab apa? Atom G lebih mudah. Lebih cenderung. Boleh? Lebih mudah pun boleh. Lebih cenderung pun boleh untuk melepaskan elektron. Lebih mudah melepaskan elektron. Okey. Kenapa dia naik? Okey. Kalau kakak Balkis letak contohnya tarikan nukleus atom G terhadap elektron valen lebih lemah. Mungkin dia terima juga. Kalau ada dua-dua jawapan atom G dengan melepaskan elektron, so dia terima juga. 2 tu dia akan anggap setaraf lah. Selalunya kalau untuk yang 2 markah. Okey. Okey, C. Nyatakan jenis ikatan kimia dalam sebatian ini. Okey, tengok dulu. Unsur C bertindak balas unsur E. Tengok, lupa juga tadi. Unsur C kumpulan berapa? Unsur C kumpulan bukan logam. E juga bukan logam. Jadi bukan logam dengan bukan logam, maksudnya dia adalah molekul lah. Jadi ikatannya adalah ikatan apa? Ada ionik, ada covalent. Dia ambil sikit tajuk ikatan kimia ni. Ionik ke covalent? Covalent. Okey nah. C ni kumpulan 14 nah. Kumpulan 14 bukan logam. Ni kumpulan 16 bukan logam. So ikatannya adalah ikatan kimia. Okey. Ikatan kimia. Ikatan kimia pula. Ikatan kovalen. Jenis ikatan kimia, ikatan kovalen. Jangan tulis sebatian kovalen, salah. Kalau tulis nyatakan jenis ikatan kimia dalam sebatian ini, Kak Balkis tulis kovalen saja. Itu betul. Tapi kalau tertulis sebatian kovalen, jadi salah. Okey? Sebab dia bukan tanya sebatian, dia tanya jenis ikatan. Okey? Lukiskan susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk. Ni dah tajuk sebatian kimia ni. Okey? Sebatian yang terbentuk. Maksudnya covalent. Ikatan kimia. Tadi kumpulan 14. C. Berapa susunan elektron untuk C dulu? Kita tengok kat sini. Untuk C, sebab dia kumpulan 14, ada 4 elektron valen. Kala 2, susunannya adalah 2, 4. E pula, dia duduk kumpulan 16, elektron valen dia 6. Dia duduk kala 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kala 3. So, dia ada 2, 8, 6. Jadi, untuk menghasilkan ikatan kovalen ni, berapa elektron yang akan dikongsikan. Okey, kita ulang balik tadi. C susunan dia 2, 4. Okey, E susunan dia 2, 8, 6.
Okey, karbon nak berapa lagi? Karbon. Bukan karbon ni, sorry. C. Okey. C nak lagi 4. E nak lagi 2. Jadi C nak 4 tu ambil daripada siapa? Dia seolah-olah macam ni lah kalau kita nak bentukkan dia punya ni. C nak berapa lagi? Nak 4. E nak berapa lagi? Nak 2. So, E nak ambil 2 dari siapa? Ambil dari C. C nak 4 ambil dari siapa? Ambil dari E. Jadi kita pemudahkan. Bahagi 2 dapat 2. Bahagi 2 dapat 1. Jadilah formula dia adalah CE 2. Jadi masa lukis kat sini pun C1, E2. Jadi C, bulatan untuk C, nukleus yang pertama. 2. Allah Akbar. Dan 4. Jadi oleh kerana dia nak bercantum dengan 2E, jadi 4 dia tu 2 duduk kat belah kiri, 2 duduk kat belah kanan. Rasanya boleh sambung ni kot nanti. Mana eraser? Okay, eraser. Wah, canggih pakai eraser. Kakak Baki dah tulis tadi kan? Dia cik padam pun tak apa kena kot. Nak lukis, ruang tak muat. Canggih eraser. Okay, tulis balik. Okay, jadi belah sini nanti akan bergabung dengan E. Okay, nah. E, nukleus 2. Alah, S2 ni. 8. Sebelah lagi kakak Baki lukis sendiri nanti ya. Ya cik tak lukis lah untuk mempercepatkan masa. 8. Ni hak bergabung. Okey. Allahu Akbar. Lukisan 2, 4, 6. Okey. Jadi hak sebelah lagi ni kakak Baki lukis sendiri dah. Boleh ya? Okey, nak mempercepatkan ni. Dia masuk tajuk ikatan kimia ni. Okey, ni satu lagi belah ni. Okey, ada 3 juga ni. Lukis cantik-cantik lah. Okey. Dekat huyu ni payah sikit nak lukis. Okey, nyatakan satu sifat fizik bagi sebatian yang terbentuk. Sifat fizik paling mudah kita cerita tentang takat lebur, takat didih. Sebab dia adalah molekul, sebab dia sebatian kovalen, takat lebur, takat didih yang rendah. Takat lebur rendah pun boleh. Takat didih rendah pun boleh. Okey. H adalah unsur peralihan. Nyatakan satu sifat istimewa bagi H. Tadilah menghasilkan ion berwarna. Menghasilkan ion berwarna. Menghasilkan larutan berwarna. Boleh. Bertindak sebagai mangkin. Boleh. So ada beberapa tadilah. Okay. Soalan nombor 6. Okay, lebih kurang. Jadi kita boleh go through laju ni. Apakah susunan elektron bagi atom W? 2 je. Okay, nah? Kan? Dia duduk atas sekali. Itu ada helium. Okay? Unsur manakah adalah halogen? Unsur manakah adalah halogen? Unsur Y. Okey, kumpulan 17 tadi. Y. Unsur manakah menunjukkan ciri di atas? Menghasilkan sebatian berwarna. Tak baca yang kedua pun tak apa. Z. Ya, nah? Z. Okey. Saiz atom Y lebih kecil dari atom X. Terangkan mengapa. Atom Y lebih kecil dari X. Ni sifat merentasi kala. Tadi kita kurang cerita sikit. Kalau ikut kala, bilangan petalannya sama. Tetapi bila semakin ke sana, bilangan proton bertambah. Okay. Bila proton bertambah, cas pada nukleus. Kan proton tu kan bercas positif, cas nukleus pun bertambah. Jadi, proton bertambah, cas bertambah, tarikan pun semakin kuat. Jadi, saiznya semakin kecil sebab elektron semakin tertarik kepada nukleus. Faham tak tu? Semakin ke kanan, kan unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton dari kiri ke kanan. Jadi, X dan ke kanan, jadi protonnya semakin bertambah.
bilangan proton Y lebih banyak dari X. Cas nukleus atom Y lebih kuat daripada X. Jadi, nukleus atom Y menarik elektron menghampiri nukleus lebih kuat dari X. Jadi kat sini 2 markah aja. Nak tulis apa? Jadi kita boleh tulis, oh mana? You want? Okay. Kita boleh kata, okay. Kenapa lebih kecil? Sebabnya proton atom Y lebih banyak dari X. Okey. Jadi Bilangan tarikan. Boleh. Sorry. Cantik betul. Bilangan proton. Tadi nak sebut nombor proton sebenarnya. Nombor proton atom X lebih banyak, lebih besar dari X. Tapi bilangan proton pun boleh. Okey. Jadi tarikan nukleus atom Y lebih kuat dari atom X. Ni pun terlupa juga kat sini. 1 atom. Aduh. Wajiblah perkataan atom. Okey, lebih kuat dari atom X. Kalau soalan esei, baru kita cerita. Bilangan proton Y lebih tinggi dari atom X. Okey. Cas nukleus atom Y lebih besar dari atom X. Tarikan nukleus atom Y lebih kuat dari atom X. Elektron lebih menghampiri nukleus dalam atom X berbanding Y. Dalam atom Y berbanding X. Balik. Silap. Makin ke sini makin kecil. Ni. Elektron dalam atom Y elektron dalam atom X okay, lebih mana duk kiri kanan ni? Pening ke Y. Betul lah. Elektron dalam atom Y lebih menghampiri nukleus berbanding atom X. Okey. Tanda Q dalam rajah menunjukkan kedudukan unsur Q. Kenapa? Unsur Q ada 3 petala dan juga 3 elektron valen. Jadi duduk kumpulan 3 kala 3. Kumpulan 3 kala 3. Dan kita tak boleh tulis dia sebagai jawapan kat bawah. Kumpulan 3 kala 3. Dia tak terima. Dia kena tandakan dekat sini juga. Ni pun satu soalan yang jenis yang pelajar selalu hilang markah. Sebab dia tulis kat sana. Bukan tanda kat sini. Di kumpulan 3. Bukan kumpulan 3. Kumpulan 13. Kala 3. 1, 2, 3. Ni Q duduk kat sini. Okay. Kenapa kumpulan 13? Sebab 3 elektron valen. Kenapa kala 3? 3 petala terisi elektron. Okay. Kena tanda kat situ. Okay, ramai. Tapi hak ni lah kalau zaman skrip dapat kepada pemeriksa, ada pemeriksa tengok, tulisan budak ni cantik, nampak macam tersusun. Dia tulis kat bawah tu pun betul, cuma dia silap tak tanda je. Mungkin ada pemeriksa yang tercuit hatilah untuk nak membantu tu. Okay? Tapi kalau tulisan cakap ayam, tengok tulis nak tak nak je, tak ada payah pemeriksa nak tolong ni. Okay? Tulis persamaan kimia bagi tindak balas ini. Okey. Satu ketulan kecil X, hak kumpulan 1 tadi tu, dimasuk dalam air. Larutan berakali terhasil dan gas hidrogen terbebas. Sama hak macam soalan tadilah. D tindak balas dengan air, cuma sekarang ni X tindak balas dengan air. Okey. X akan ambil OH, akan jadi XOH. Dan gas hidrogen terbebas. Berapa markah? Baru 1. Mana lagi markah kedua? Hak balance ni. 2 dekat depan, 2 dekat depan sini, 2 dekat depan sana. Okey. Ni nak explain lagi ke? Imbang-imbang tadi? Tak payahlah nak. 2 kali 2, 4. 2 kali A, 2 tambah lagi 2 kat sini.
Okey, jadi 4. O ada 2. O ada 2. Okey. Unsur A berada di bawah unsur X. Sama macam hak tadi, hak kita tambah soalan tadi. Bandingkan kereaktifan unsur A dan unsur X apabila bertindak balas dengan air. Cuba hak last ni Kak Bakis bagi jawapan dia. Unsur A lebih reaktif daripada unsur X. Okey, ayah cik tarik balik. Kalau sebut unsur A lebih reaktif, dia tak bagi markah. Tengok balik dekat jawapan hak soalan tadi. Apa masalahnya? Kenapa tak bagi markah? Atom. Ya. Kekurangan perkataan. Atom. Ya. Be careful. Berhati-hati. Atom. A. Atom unsur A. Tak ada masalah. Nak sebut atom A terus boleh. Atom unsur A pun boleh. Tapi atom itu adalah sesuatu yang wajib. Atom A lebih reaktif dari atom X bila bertindak balas dengan air. Bila bertindak balas tu tak tulis tak apa dah. Atom A lebih reaktif. Dah cukup dah. Okey? Boleh ya? InsyaAllah. Sebenarnya ada banyak lagi ni bentuk-bentuk soalan yang kita tak jumpa untuk soalan periodic table ni sebab amphoteric semua tu tak keluar lagi. Jadi insyaAllah lah untuk next punya penjumpaan tu kita tengok soalan yang dalam modul hak bagi tadi tu. Kau pernah dapat tak soalan modul daripada sekolah berasrama penuh tu? Tak pernah. Tak pernah dapat. Tak apalah. Kalau pernah dapat, dah pernah jawab, tak apa. Kita ulang aja. Ataupun kalau tak pernah, kalau dah dapat, dah jawab, dah memang mahir dah tu, nanti ayah cik cari lain. Tapi hak ni insyaAllah lah cuba-cuba bantu. Okey ya. Okey. So untuk hari ni takat tu dahulu. InsyaAllah lah. Okey, stop sharing. Okey. Jadi ada apa-apa masalah, boleh tanya juga. Okey, nanti ayah cik sharekan hak slide tu lah. Slide hak bab jadual berkala tu. Okey. Sekian. Tapi ambil Fahim dengan Ahmad pula. Okey. Assalamualaikum. Salam kasih cik. Okey, sama.